Kita ke Sarawak, antara tumpuan dari bumi kenyalang ialah berkaitan prosedur operasi standard SOP bagi pengimarahan masjid dan surau semasa fasa peralihan ke endemik COVID-19. Untuk itu, kita bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Sahi. Solat Jumaat, solat fardu, solat sunat, khutbah dan wirid selepas solat di masjid dan surau seluruh Sarawak adalah dibenarkan tanpa penjarakan fizikal berkuat kuasa 1 April depan. Majlis Islam Sarawak MIS dalam kenyataan media mengenai prosedur operasi standard SOP pengimarahan masjid dan surau semasa fasa peralihan ke endemik COVID-19 memaklumkan arahan ini berkuat kuasa sehingga mana-mana arahan lanjut yang ditetapkan oleh MIS dengan kelulusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Selain itu, aktiviti pengimarahan seperti pengajian, kuliah, ceramah, kursus, bengkel, tadarus, berbuka puasa, moreh, qiyamul lail, sahur, iktikaf, khatam Al-Quran dan lain-lain juga dibenarkan dengan penjarakan fizikal. MIS turut membenarkan penganjuran aktiviti sosial yang sesuai diadakan di masjid dan surau dengan pematuhan penjarakan fizikal. Turut dibenarkan pengurusan dan penggemumian jenazah yang tiada kaitan COVID-19 dengan penjarakan fizikal. MIS juga memaklumkan penggunaan pelitup hidung dan mulut adalah wajib kecuali imam dan bilal yang sedang bertugas serta penceramah yang sedang berceramah. Pendaftaran kehadiran melalui MySejahtera sebelum masuk ke dalam masjid dan surau juga diwajibkan. Orang ramai juga digalak membawa sejadah atau alas sujud sendiri. Manakala individu yang dalam tempoh kuarantin COVID-19 berisiko atau mempunyai gejala demam, selesema, batuk dan sesak nafas adalah dilarang menghadiri solat dan semua aktiviti di masjid dan surau. Perkembangan berkaitan Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain UNIFOR turut membenarkan pembukaan rumah ibadat dan pejabat pentadbiran rumah ibadat bermula 1 April ini tanpa had kehadiran ditetapkan. Namun penjarakan fizikal adalah diwajibkan dan boleh beroperasi mengikut waktu yang ditetapkan oleh pihak pengurusan rumah ibadat atau pejabat. UNIFOR menerusi kenyataan media mengenai prosedur operasi standard SOP pembukaan rumah ibadat semasa fasa peralihan ke endemik memaklumkan pemakaian pelitup separuh muka adalah diwajibkan. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mengelak aktiviti bersalaman dan bersentuhan. Manakala bagi upacara penggemumian, aktiviti penghormatan terakhir, sembahyang sebelum penggemumian, penggemumian di kubur dan aktiviti ziarah kubur, kolumbarium dan memorial hall adalah dibenarkan tanpa had kehadiran namun wajib mematuhi penjarakan fizikal dan memakai pelitup muka. Pendaftaran kehadiran menggunakan MySejahtera atau buku kehadiran diwajibkan kecuali di tanah perkuburan. Proses pembersihan dan nyahkuman secara berkala mesti dilakukan manakala bagi kes positif COVID-19, upacara penggemumian adalah tertakluk kepada SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. UNIFOR juga membenarkan lain-lain upacara dan aktiviti di rumah ibadat atau tempat serta kawasan rumah ibadat tetapi tidak terhad kepada upacara perkahwinan, mesyuarat agung, seminar dan kursus. Tiada had kehadiran ditetapkan dengan pematuhan kepada penjarakan fizikal, pemakaian pelitup separuh muka dan mengelak aktiviti bersalaman dan bersentuhan. Seterusnya, Raja Permaisuri Agong Tunku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandariah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada pukul 12.30 hari tadi setelah berkenan melakukan lawatan kerja 3 hari di Sarawak. Ketibaan Raja Permaisuri Agong disambut oleh Isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Haji Bujang dan Menteri Kebajikan, Wanita dan Pembangunan Masyarakat Datuk Seri Fatimah Abdullah. Baginda dijadual mencemar duli merasmikan galeri songket dan keringkam di Jalan Tun Abang Haji Openg Kuching dan pada sebelah malam pula akan bersantap makan malam di bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah Risda telah memperuntukkan kira-kira 200 hektar tanah bagi pelaksanaan program tanam semula pokok getah di bahagian Limbang termasuk beberapa program baharu di bawah pelaksanaan Risda. Perkara tersebut telah dimaklumkan sendiri oleh Pengarah Risda Negeri Sarawak Syaharuddin Sabari.
bagi tanam semula semasa ya untuk tahun ini kita peruntukkan untuk daerah Limbang ni sebanyak 200 hektar lebih kurang dia 200 ke 250. Jadi kita akan mengikut permintaan ataupun permohonan tanah semula lah. Sama ada di kawasan Limbang dan juga Lawas kita akan sinkronis. Jadi projek-projek baru yang kita ada adalah selain daripada projek tanam semula, kita ada program baru. Program baru adalah agro makanan. Agro makanan ni kadar peruntukan yang boleh kita bagi untuk sekurang-kurang dia 3 orang peserta, maksimum dia 100,000 ya, 100,000. Jadi peruntukan dalam bentuk mata benda, bukan tunai mata benda kita boleh bagi. Selain itu, pihaknya juga menyediakan program latihan pekebun kecil keluarga Risda, Kelab Generasi Muda Risda dan banyak lagi program setelah mendaftar sebagai keluarga Risda sekaligus bakal memberi banyak manfaat kepada peserta. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas hadir ke program Hari Terbuka Keluarga Risda peringkat negeri Sarawak di Rumah Intai Limbang. Terdahulu, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Hasbi Habibullah ketika berucap memberitahu penganjuran program tersebut telah memberi pendedahan kepada masyarakat Limbang khususnya berkaitan bidang pertanian, keusahawanan, teknologi dan pendidikan. Beliau yang juga ahli Parlimen Limbang turut mendorong supaya lebih ramai penduduk di daerah itu, terutamanya pekebun kecil untuk merebut peluang yang telah disediakan oleh Risda. Golongan belia diseru untuk terus aktif dalam pelbagai aktiviti sukan dan riadah bagi mengukuhkan semangat kerjasama selain mengeratkan perpaduan yang sedia ada. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat berkata ini selari dengan peranan belia yang sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara. Justru beliau menggesa golongan belia agar mendaftar mana-mana kelab dan persatuan yang disertai mereka untuk memudahkan penganjuran program selain penyaluran bantuan yang diperoleh daripada kerajaan. Dr. Ripin berkata demikian pada majlis penyampaian hadiah pertandingan memancing Sarawak Aktif di Kuala Miri. Program berkenaan telah menarik lebih 300 penyertaan yang terdiri daripada pemancing di sekitar Miri. Pada program tersebut, beliau juga mengumumkan geran kerajaan sebanyak RM3,000 masing-masing kepada belia Kampung Pujut dan Lanun Langit bagi mengelolakan aktiviti mereka pada masa akan datang. Selain itu, Dr. Ripin turut menyampaikan hadiah kepada Hilary Madni selaku pemenang dengan membawa pulang wang tunai RM10,000 selepas berjaya mendaratkan seekor ikan bawal emas seberat 2.63 kilogram. Pemenang kedua adalah Peter Ajeng dan ketiga pula iaitu Zainal Ahmad. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma untuk perkembangan dari Sarawak.